di mana bumi ini berkata, hai anak Adam, makanlah dan bermegahlah kamu di muka bumi ini, demi Allah aku akan mengunyah dan menghirup kulit dan tulang belulangmu setelah kamu masuk ke bumi, yakni mati. Bumi ini menyeru. Cuma kita tengok cara pengurusan jenazah tu membicarakan tentang mengingatkan akan kematian. Baik, hukum ziarah orang yang sakit, yakni disebut sini hukum ziarah orang yang sakit ini adalah sunat muakkad, sunat yang amat dituntut. Yang pertamanya sunat menziarahi orang sakit ini selang sehari. Kita dah cerita dah ni pada bulan yang lepas. Kemudian sunat memberi salam serta meminta izin untuk masuk ziarah. Cuma kita nak tengok tip akhlak pesakit. Orang yang sakit ni wajib orang yang sakit menerima qada, yakni ketentuan Allah, bersabar menghadapi derita yang menimpanya serta berbaik sangka kepada Allah, banyakkan bertaubat, semua ini baik baginya. Orang yang sakit ini wajib dia menerima qada Allah, ketentuan Allah, bersabar dengan ujian daripada Allah yang menimpa dirinya dan juga bersangka baik kepada Allah. Dan hak yang paling utama ketika sakit itulah perbanyakkanlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana ini semua adalah baik baginya. Kerana doa orang yang tengah sakit ini tidak ada hijab. Maknanya doa dia terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita sebelum kematian. Lepas tu pula kita ni orang yang hidup, orang yang sihat normal ni, pergi ziarah dia ni kena berusaha. Berusaha dengan berubat dengan keyakinan. Memberi keyakinan kepada orang yang sakit ini dengan berubat bahawa bukan obat yang menyembuhkan dia, tetapi Allah lah yang maha kuasa yang menyembuhkannya. Kerana ubat itu adalah ikhtiar, ikhtiar usaha kita semata-mata. Macam hak yang kita hadapi sekarang ni lah, Covid dan sebagainya. Maka dengan cara ikhtiar kita apa? Dengan cocok vaksin dan sebagainya lah, perubatan. Itu adalah ikhtiar. Sebab kalau tak ikhtiar tak boleh. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ketika sakit Nabi pun berikhtiar untuk menyembuhkannya. Tetapi jangan kita percayakan kepada obat, kerana yang menyembuhkannya adalah Allah, bukannya obat. Obat ni perantaraan sahaja. Yang menyembuhkan Allah, kerana Allah lah yang memberi penyakit dan Allah lah yang menyembuhkan penyakit. Baik. Dan akhlak orang sakit ni juga adalah jika dia mempunyai kewajipan yang berkaitan dengan orang lain, hendaklah ia segera menyelesaikannya. Contohnya kalau dia ni ada hutang pinjam meminjam, nazar yang belum tertunai, ataupun dosa sesama makhluk, kena selesai hutang. Sebab itulah kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, apabila kamu berada di tempat perbaringan, tempat tidur sakit melebihi 3 hari, maka sunat menulis wasiat dan letak di bawah bantal. Letak di bawah bantal. Maksudnya kalau dia mati selepas 3 hari itu dia meninggal dunia, orang pun kemas bilik dia, maka terjumpalah surat wasiat. Takut di dalamnya ada tertulis hutang piutang, hak yang perlu dia jelaskan. Siapa dia kata? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pinjam meminjam,
pinjam barang orang, cakur ke, hak selipar, hak surah ke, hak masjid, wajib atur balik. Kalau dah atur tak selesai. Hutang sama telah lah. Hutang ni sebab disebut oleh Nabi sendiri. Orang yang mempunyai hutang amalannya akan tergantung walaupun dia mati syahid. Walaupun dia mati syahid, amalannya tergantung. Sebab apa? Sebab ada hutang. Lepas tu tanya balik waris-waris dia ni, hak yang sihat, hak yang berada di sekelilingnya, anak beranak dia. Sebab orang sakit ni mungkin dia tak mampu untuk bercakap, untuk berkata apa-apa, hanya berada di tempat perbaringan. Tak. Tanya ada tak sewaktu dia sihat dulu dia bernazar dan dia belum lagi melunaskan nazarnya. Dia menazar apa-apa, maka kena tunaikan nazar tersebut sebelum dia mati. Kena selesaikan nazar tersebut. Dan juga dosa sesama makhluk, maknanya memohon kemaafan kalau dia ada buat salah dengan orang, ataupun ada orang buat salah dengan dia, maafkanlah. Dan orang yang dia buat salah tu pun harap dia ni pun memohon kemaafan kepada orang dia buat salah. Sebab itu semua akan menjadi sangkut ketika roh nak keluar daripada jasad. Dan kita ke roh nak keluar daripada jasad disebabkan perkara-perkara macam ni. Dan orang yang sakit ini juga harus segera berwasiat. Wasiat, yang siapa yang sepatut terima wasiat adalah orang luar. Bukannya anak dia, bukannya hak ada pertalian darah. Hak ada pertalian darah dia tak boleh terima wasiat. Sebab wasiat ini berlaku selepas dia mati. Sebelum mati pesanan, selepas mati jadinya wasiat. Hak yang layak terima siapa dia wasiat ni? Orang yang tidak ada kaitan dengan dia, dengan ahli keluarga dia. Dia berwasiat kepada siapa dia? Orang lain, ketua kampung, pengurusi surau, pengurusi masjid. Selepas mati, orang yang meniru wasiat ini barulah pergi cerita kepada keluarga semati. Maknanya sebelum si mati ini meninggal, dia ada berwasiatkan kepada aku sekian. Dan lebih baik wasiat itu secara bertulis. Orang dulu-dulu main wasiat mulut je. Sebaiknya wasiat itu secara bertulis. Dalam keadaan sakit ini terseksa disebabkan apa? Dengan beberapa perkara yang saya sebut tadi lah. Kemudian orang yang sakit ni juga hendaklah memuliakan tetamu yang datang menziarahinya. Maksudnya kalau tetamu orang mari nak ziarah dia sakit, dia kena ra'i walaupun dia dalam keadaan sakit. Ra'i macam mana? Bukan kena bangun buat air teh biskut jagung tidak. Maksudnya janganlah halau kawan ni balik sebab dia nak mari ziarah. Mana ra'i suruhlah tetamu tu masuk. Sebab apa? Dalam banyak-banyak orang mari ziarah tu, kebarangkalian ada doa yang dibaca dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi jika dikhawatiri penyakit berjangkit, hak yang berlaku sekarang ni lah. Jika dikhawatiri penyakit berjangkit, maka janganlah berjabat tangan dengan mereka. Kalau ada penyakit berjangkit. Ni ulama sesal lama dah ni. Kalau buat sakit ini dan sebagainya, tak perlu nak berjabat tangan. Hanya dengan menggunakan bahasa isyarat. Ini dah diselesaikan. Baik. Dan seterusnya apa dia lagi?
Orang hak yang pergi ziarah ni pula tidak boleh terlalu lama berada di rumah pesakit. Berada di rumah pesakit. Dan dalam masa yang sama, orang yang datang ziarah ini juga mendoakan kepada orang yang sakit dan mengajarkannya kalimah la ilaha illallah. Kalau dia ni sudah berada dalam keadaan sakarat, sudah berada dalam keadaan sakarat. Dan orang hak yang pergi ziarah ni juga, jika orang ini sudah berada dalam keadaan sakarat, sunat dihadapkan muka pesakit ke arah kiblat dalam keadaan kakinya berlunjur ke arah kiblat, kerana ia memudahkan pesakit untuk mengerjakan ibadah sembahyang. Maksudnya kalau baring kat ni, kaki menghadap kat nu kaki menghadap ke arah, berlunjur ke arah kiblat. Macam semayang orang sakit tu macam mana. Sunat hadapkan muka pesakit ni ke arah kiblat, supaya apa? Memudahkan pesakit untuk mengerjakan ibadah sembahyang. Dan sunat juga mendoakan kesejahteraan orang yang sakit. Kalau orang ni sudah berada dalam keadaan sakarat, doa hak yang Nabi ajar tu lah, Allahumma inna ala sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah baginya sakaratul maut. Doa supaya apa? Orang ini berada dalam keadaan sakarat diringankan, dipermudahkan rohnya keluar daripada jasad. Dan jaga juga adab, yakni jangan bergelak ketawa yang bersengatan, kerana ianya boleh membawa rasa dendam kepada pesakit. Jadi rasa dendam pada pesakit. Dendam macam mana? Orang yang sihat ni sedap ingat, duduk gelak ketawa yang kuat. Pesakit tak boleh nak gelak ketawa. Jadi dia mari rasa timbul dendam pula kepada orang yang sihat, hak yang datang ziarah dia ni. Dalam hati takut, terlitah dalam hati, sedap mu gelak, mentang-mentang lah aku ni tengah sakit. Begitu juga kalau bawa buah tangan, buah-buahan, makanan, pastikan buah-buahan itu juga hak yang boleh dimakan oleh pesakit. Tapi kebanyakan orang kita, hak yang kalau sebelum Covid dulu dah, hak yang pergi ziarah makan tak boleh. Tak boleh makan apa? Biskut tawar je dah. Tak nak makan buah kakah tak boleh. Tak, pastikan buah-buah hawa yang juga boleh itu makan. Sebab apa? Takut timbul rasa dendam macam hak tadi ni lah. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu menziarahi orang sakit, gembirakanlah hatinya dengan umur yang panjang, kerana dengan itu ia dapat menyenangkan hati walaupun tidak dapat menolak kadar dan ajal. Maksudnya mendoakan kesembuhan kepada orang yang tengah sakit ni, mendengar umur yang panjang, walaupun Nabi kata apa? Tidak dapat menolak kadar, qada dan qada Allah. Maksudnya doa itu untuk menggembirakan orang hak yang tengah sakit ni. Yang sakit berhias diri dan memakai bau-bauan, terutamanya pada hari Jumaat. Utamanya pada hari Jumaat. Sunat menghiaskan diri, orang yang sakit ni menghiaskan diri dan memakai
Maksudnya pakai pakaian yang elok, pakai pakaian yang cantik. Sebab apa? Pada hari Jumaat ni, hari yang penuh keberkatan. Jika nyawanya diambil oleh Allah Ta'ala pada hari Jumaat, dia mati dalam keadaan yang bersih. Mati dalam keadaan yang tubuh badannya bersih, dalam keadaan kemas, dalam keadaan berhias untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jangan cerita perihal pesakit seperti mengata, mengumpat atau lain-lain cerita merapu kepada orang ramai, tetapi ambillah iktibar dari dia. Kita tengok kawan ni sakit lama, macam-macam cerita timbul. Aku nak mati, takut ada bela atu raya lah, bela saka lah, macam-macam lah. Macam-macam. Orang kita ni, lama sakit. Lama mana dah dia sakit? 6 bulan. Lepas tu mula buat saya dengar khabar masa dia muda-muda dulu ni, bela atu raya ni, tu yang payah nak mati tu. Mulut orang kita. Sedangkan orang yang sakit ni orang yang beriman. Sedangkan dalam hadis Nabi sebut dah, orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang bertakwa ni susah mati. Nabi sebut dalam hadis susah mati. Kenapa? Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa susah mati? Sebab proses Allah Ta'ala untuk menghapuskan dosa dan membuka jalan mengangkat darjatnya di dalam syurga. Jangan kita beranggapan orang ni sakit lama, dia ni ada bela atu raya dan sebagainya, bela toyo lah. Sebenarnya sedangkan orang ni orang yang alim, orang beriman, orang yang bertakwa, maka itu adalah proses disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah proses untuk menghapuskan dosa. Dan juga apabila tak boleh juga cerita mengenai perihal pesakit, mengumpat dan sebagainya lah. Sebaliknya hendaklah ambil iktibar dari derita yang dia alami. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis, beberapa hadis yang lain disebut tentang bab ziarah orang yang sakit inilah. Disebut di riwayat daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, katanya, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap musibah yang ditimpa ke atas orang-orang mukmin yang berupa sakit yang berterusan, sakit yang biasa dan kesedihan, bahkan membawa kepada kebingungan dari musibah yang beliau alami, maka hal yang demikian adalah penghapus segala bagi kesalahan-kesalahan dia. Ini hadis Nabi. Maksudnya setiap penyakit yang kita kena ni, termasuklah walaupun kita berjalan tersepak batu dan berdarah ibu jari, darah kaki, itu pun juga dikira menghapuskan dosa. Sama telah kalau orang yang berada dalam keadaan sakarat. Jadi dia sakit yang lama. Sebab itulah disebut dalam kitab yang lain, sunat ketika ziarah pesakit yang sedang sakit yang berat ini membaca ayat Al-Quran. Orang Ansar dan orang Muhajirin membaca surah Al-Mulk dan surah Al-Baqarah. Sebab apa? Surah Al-Mulk yakni surah kerajaan Allah. Al-Baqarah ini juga untuk memudahkan keluarnya roh daripada jasad. Surah Al-Mulk menunjukkan bahawa kita ini akan kembali kepada kerajaan Allah. Ini dibuat oleh kaum Ansar dan juga kaum Muhajirin.
Dan juga diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Satu juga, tak boleh kita ni mendoakan, sebab ni kalangan orang Melayu kita ni. Tak? Biasa dah hak yang kita dengar, ya Allah, jika mati itu lebih baik, maka ambillah nyawanya. Tak boleh doa lagu tu, dilarang. Tapi ni amanah orang Melayu kita. Tak, jika mati itu lebih baik, maka ambillah nyawanya. Patutnya doa untuk dipermudahkan urusan, berserah kepada Allah. Nah, sebab Allah Ta'ala yang nak menyembuhkan penyakit, dan Allah Ta'ala lah yang juga memberi penyakit. Jadi tugas kita mendoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak? Tapi menjadi amalan orang Melayu kita ni daripada dulu sampai sekarang, setiap kali kalau kata pergi ziarah orang sakit, tengok dia ni berat. Tak? Sehingga ada keluar daripada mulut, nah, kalau mati itu lebih baik, maka ambillah nyawanya. Tak boleh. Maksudnya kita hilang keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah. Tak? Sepatutnya apa? Kita kena terus berusaha, bertawakal kepada Allah, usaha selagi mana yang boleh. Tak, selagi mana yang boleh. Tapi amalan orang Melayu kita daripada dulu ni, doa tu biasanya dok sebut, sedangkan ianya dilarang dalam agama kita. Sebab apa? Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu bercita-cita supaya cepat mati kerana ditimpa sesuatu kesulitan. Sekiranya dia berada dalam keadaan yang mengharuskan dia berbuat demikian, maka bolehlah dia berkata, ya Allah, hidupkanlah aku sekiranya hidup itu lebih baik bagiku. Dan seandainya mati itu lebih baik, maka matikanlah diriku. Tapi asalnya tak boleh doa macam tu. Tak, maksudnya bukan kita nak lawan hadis Nabi, tak. Asalnya kita kena berusaha dulu sehingga tidak ada dah jalan ikhtiar, jalan tawakal kita tak ada dah. Maka hak ni lah hak yang diajar oleh Nabi. Sebab tu doa hak mula-mula diajar oleh Nabi, tak, ya Allah, hidupkanlah aku sekiranya hidup itu lebih baik. Dah. Dan matikanlah sekiranya mati itu lebih baik bagiku. Maksudnya kena ikhtiar dulu. Tak, kena usaha dulu. Tak, ni yang adab apabila kita juga berdoa kepada orang yang tengah sakit ni. Baik. Dan ajarkan juga kepada orang yang sakit ini menyebut kalimah la ilaha illallah, ataupun paling ringkas pun dia ajar oleh ulama, yakni Allah. Nah, kerana apa? Mudah-mudahan dia mati dalam keadaan menyebut kalimah Allah. Menyebut kalimah Allah. Hak yang pertama wajib ajar kalau dia sudah berada dalam keadaan sakarat adalah kalimah la ilaha illallah. Tak, tetapi jangan berterusan, ajarnya secara perlahan-lahan sehingga dia dapat menyebut kalimah tersebut. Kenapa Nabi suruh? Sebab Nabi sebut orang yang berada dalam keadaan sakarat itu, lidahnya akan menjadi kelu. Orang yang berada dalam keadaan sakarat juga umpama orang yang berada dalam air yang hampir lemas. Hampir lemas. Dan juga kita ni orang yang sihat ni, pergi ziarah dia, selain doa, dan ajarkan dia juga cara-cara untuk solat dalam keadaan sakit. Ajar dia cara dia untuk ambil air wuduk. Banyak dia ajar cara ambil air wuduk untuk pesakit. Menggunakan kaedah sekarang ni, menggunakan apa dia ni, spray tu. Menggunakan spray. Sebab apa?
Sembahyang ni wajib walaupun dia berada dalam keadaan yang sakit. Tak selagi mana dia ni akalnya masih lagi waras. Maksud waras ni, dia masih lagi kenal orang. Orang mari siapa dia masih lagi kenal, maka dia masih lagi dikira waras. Melainkan dia ni memang tak kenal dah. Tak tahu dah, walaupun termasuk anak dia sendiri pun dia dah kenal dah. Tak? Tanya berulang kali siapa dia ni. Sebab dia ada beberapa syarat hak yang gugur syarat untuk solat. Tak? Sehingga sampai ke satu tahap, jika dia masih sudah tidak waras, maka gugurlah syarat dia untuk solat. Selagi akalnya masih lagi waras, maka dia kena solat walaupun berada dalam keadaan sakit. Sebab solat ini wajib. Dan kena kita ni orang yang sihat ni kena ajar ke dia cara ambil air sembahyang dalam keadaan orang yang sakit. Sama ada menggunakan air ataupun bertayamum. Bertayamum. Kalau kata tubuh badannya memang tak boleh kena air, tangan tak boleh kena air, muka tak boleh kena air, maka wajibkan dia menggunakan debu ataupun tayamum. Tayamum kepada orang yang tengah sakit ni. Dan cara ambil air semayang kepada orang yang sakit ini, celupkan kain pada air mutlak atau basahkan kain pada punca air seperti paip air atau jirus kain tersebut. Boleh juga menggunakan span ataupun tisu, menggunakan kain yang basah. Lap pada 7 anggota badan hak yang wajib kena air untuk ambil air semayang. Tak semestinya ambil air jiruh dah. Guna kain yang basah ni celup pada air mutlak. Dan basahkan pada tubuh, pada wajahnya. Ikut sama seperti kaedah orang ambil air semayang yang normal ni. Ataupun boleh juga menggunakan span ataupun tisu. Ataupun spray. Hak modern sekarang ni guna spray lah. Di hospital guna spray. Kemudian sapu kain berkenaan pada anggota wuduk pesakit. Bila tiba pada hak muka minta pesakit itu niatkan wuduk. Pastikan kain jangan diangkat selagi anggota wuduk belum habis disapu. Lakukan seterusnya pada anggota wuduk yang lain. Maksudnya kain yang basah ni, sapu pada muka jangan angkat. Jangan angkat muka di kain pada muka. Sebab kalau angkat, letak balik, tak jadilah. Tidak lagi dikira air mutlak. Dan maknanya sekali sapu muka ni jangan angkat kain, meratakan pada wajah dan juga pada anggota wuduk yang lain. Sama juga untuk membasuhkan tangan, celup kain dalam air mutlak, letak di atas tangan dia, sapu. Dan jangan kita angkat kain tersebut ni. Jangan kita angkat kain tersebut. Sebab kalau kita angkat, kita nak letak balik, maka dia dah dikira air mustakmal dah. Begitulah keseluruhan tubuh anggota hak yang wajib kena. Yang wajib kena air wuduk ni untuk dia melayakkan, untuk dia sah solat dia. Hak tu kalau guna air. Kalau tayamum, saya rasa tuan-tuan mungkin dapat ada tayamum hanya menggunakan debu tanah muka dan tangan. Dah kena ingat untuk tayamum, satu kali tayamum hanyalah untuk satu fardu sahaja. Berlainan dengan yang menggunakan air ni, selagi mana dia ni tidak batalkan wuduk, dia boleh guna walaupun sampailah 5 waktu sembahyang. Tak 5 waktu. Dia ambil daripada subuh dan dia tidak pegang kemaluan dia, dia pun tidak keluar angin, tidak kecing, tidak berak, maka wuduk itu sah daripada subuh sampailah ke isyak. Satu kali wuduk tapi boleh guna untuk 5 waktu.
Cuma dia ada ruksah sini. Hak ni jarang sangat orang nak terang ruksah keringanan. Nah, dia boleh jamuk. Orang yang sakit ni boleh jamuk. Maksudnya bukan jamuk 5 waktu sekaligus. Jamuk macam biasa, Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak. Sebab dia ada keuzuran situ, maka Islam memberikan ruksah tu aula. Dah keringanan yang maksudnya masuk saja waktu Maghrib, ambil air semayang, dah sedia ni, nak bangun tak boleh. Dah orang lain tolong ambil air semayang, maka sekali dia ambil air semayang tu, dia boleh solat untuk Maghrib dengan Isyak sekali. Mana dia boleh jamak dalam satu waktu. Begitu juga Zuhur dengan Asar. Nah, sebab dia ada ruksah itu, ada keringanan, keutamaan ruksah tu aula. Ruksah tu aula. Jangan kita ingat jamak ni bagi orang yang bermusafir je. Nah, dia ada dalam beberapa tertentu hak yang boleh kita gunakan sunnah yang Nabi ajar ni ruksah ni. Keringanan yang diberikan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, ambil wuduk guna air seperti biasa apabila sampai pada anggota yang sakit, maka gantikannya dengan tayamum dan niat tayamum untuk anggota wuduk yang tidak boleh kena air itu. Selepas itu terus wuduk untuk anggota yang bakinya. Kalau katakanlah kaki dia tak boleh kena air, maka hak di kaki itu dia boleh menggunakan bahasa isyarat ataupun menggunakan debu. Hak lain kena guna sebab kaki sahaja. Kaki sahaja. Hak tak boleh kena air. Ataupun tangan sebelah dia tak boleh kena air, sebelah lagi boleh guna air, boleh kena air. Sebelah kiri ni boleh kena air, tak ada masalah. Tangan kanan je tak boleh. Sebab kalau kena air ni boleh menyebabkan kulit dia jadi bulat, jadi menanah dan sebagainya. Maka hak yang sebelah kanan itu boleh digantikan dengan tayamum. Tapi anggota yang lain wajib menggunakan air. Tapi hak yang ruksah macam saya katakan tadi, hak yang paling mudahnya gunakan tayamum. Tapi kena ingatlah, satu kali tayamum hanya untuk satu waktu sahaja. Zuhur dia tayamum, masuk Asar sekarang dia kena tayamum lagi. Tapi kalau dia ambil air, menggunakan air biasa macam orang normal, selagi mana dia tidak terbatal wuduk, maka dia boleh gunakan air wuduk itu. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Baik, kita berhenti seketika, beri laluan azan.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka selesai hak tu dalam bab ajar kepada orang yang tengah sakit ni untuk sembahyang, ajarkan doa dan sebagainya. Dan kita tengok pula apabila bagaimana kita ni nak berdepan dengan orang yang berada dalam keadaan sakarat. Orang yang berada dalam keadaan sakarat. Maksudnya dalam bahasa mudahnya orang yang berada dalam keadaan yang nazak. Baik, Islam mengajarkan yang pertamanya sunat mengajarkan pesakit dengan kalimah syahadah oleh mereka yang paling dikasihi pesakit. Nah, siapa dia hak yang dia paling dia sayang sewaktu dia hidup? Nah, siapa dia hak yang paling dia sayang? Kalau isteri, sebaiknya suami yang ajarkan kalimah tersebut, ataupun anak-anak yang ajarkan kalimah tersebut. Sebab apa sini? Sunat mengajarkan pesakit dengan kalimah syahadah oleh mereka yang paling dikasihi pesakit. Mana maksudnya orang hak yang paling dia sayang sewaktu hidup. Orang itulah sunat ajarkan kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebab jika orang sakit tersebut dalam keadaan nazak dan tidak dapat meluahkan ucapan tetapi mata mampu melihat, maka jadikan jari atau tangan sebagai isyarat sambil kita mengucapkan kalimah syahadah. Di dalam nak bercakap dah, lidah keluar. Maka Islam ajar bagaimana cara dia ni nak ajarkan dia kalimah syahadah, yakni menggunakan bahasa isyarat, menggunakan jari. Tunjukkan kepada orang yang sakit ni, sebab matanya mampu melihat, jadikan jari atau tangan kita ni sebagai isyarat sambil kita mengucapkan kalimah. Kita ajar tunjuk kat dia tangan macam ni, genggam ataupun genggamkan tangan dia seolah seperti mana dia menggenggam kalimah tersebut, dan kita ajarkan dia dan supaya dia tengok mulut kita ni mengucap kalimah itu. Dan mengucap kalimah la ilaha illallah. Maknanya kalau dia kelipkan mata tu, kita fahamlah. Dia ni mengucap kalimah la ilaha illallah sambil kita genggamkan tangan kita tunjukkan dia. Takat satu jari mentauhidkan Allah Ta'ala. Mentauhidkan Allah Ta'ala. Lepas tu pula jangan tergopoh gapah dan terlalu rapat semasa bacakan kalimah la ilaha illallah, serta tidak melebihi 3 kali berturut-turut. Maksudnya ajarkan dia la ilaha illallah. Pastikan dia boleh sebut dahulu. Lepas tu ulang lagi. La ilaha illallah. Sebaiknya bisikkan di telinganya. Bisikkan di telinga orang yang dalam keadaan sakarat ni dan ajarkan kalimah itu. Dan jangan ajar berterusan melebihi 3 kali. Sebab apa? Sebab macam saya katakan tadi, lidah orang yang dalam keadaan sakarat ini, lidah dia menjadi keluh, lidah dia menjadi keras. Maka ajarkan ia dengan perlahan-lahan supaya dia mampu untuk mengucap kalimah tersebut. Jadi apabila pesakit
telah mengucapkan kalimah la ilaha illallah, jangan diulangi selagi pesakit tidak berkata-kata dengan perkataan yang lain. Apabila pesakit ni dah ucap kalimah la ilaha illallah, jangan kita ajak dia menyembang. Maksudnya jangan ajak dia menyembang. Menyembang dengan perkara-perkara yang lain. Sebab apa? Sebab kita bimbang, walaupun dia boleh dah mengucap kalimah la ilaha illallah ni, lepas tu kita ajak dia menyembang perkara-perkara yang lain. Kerana bimbang takut duk menyembang perkara-perkara yang lain, Allah Ta'ala ambil nyawanya dan dia mati bukan dalam kalimah la ilaha illallah. Boleh mengucap, ajak menyembang pasal tanah, pasal kereta, pasal kelapa sawit, kebun getah, pasal projek, dengar sembang-sembang pasal projek, nyawanya diambil oleh malaikat maut, maka dia mati bukan kalimah la ilaha illallah. Maka apabila dia dah boleh mengucap kalimah la ilaha illallah, jangan ajak menyembang perkara yang lain, tetapi selang beberapa saat, beberapa seketika, sunat ajarkan dia lagi kalimah tersebut, kalimah la ilaha illallah, ataupun suruh dia membaca ayat Al-Quran ataupun zikir. Paling kurang pun dia menyebut kalimah Allah, Allah, Allah. Maksudnya kalau dia mati dalam keadaan begitu, dia mati dalam keadaan menyebut kalimah Allah. Ataupun kalau dia mampu untuk membaca ayat Al-Quran, suruh dia membaca Al-Quran, surah hak yang paling mudah. Jangan dah ajak Al-Baqarah, Yasin, Al-Kahfi ke. Nanya pula kawan tu, surah hak pendek-pendek, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Fatihah. Sebab apa? Kalau dia mati dalam keadaan gitu, paling kurang pun dia mendapat syafaat mati dalam keadaan membaca kalam Allah. Mati dalam keadaan membaca kalam Allah. Baik. Lepas tu juga jika pesakit sukar mengucap kalimah la ilaha illallah, susah nak sebut kalimah la ilaha illallah ni, maka ulama ajarkanlah dia dengan kalimah Allah, Allah, Allah sahaja. Dan kalau kalimah la ilaha illallah ni dia tak boleh nak sebut, paling ringkas ajarkan dia kalimah Allah, Allah, Allah. Sebabnya kalau dia mati pun mati dalam keadaan menyebut kalimah Allah. Baik, maka harus juga bagi mereka yang berkeadaan hadas besar seperti haid, nifas, berjunub, hendaklah meninggalkan pesakit sementara bagi menalukan kedatangan malaikat Israel bagi mencabut nyawa pesakit. Maksudnya kalau orang hak yang datang ziarah ni, orang hak yang datang ziarah ni, dia berada dalam keadaan haid, dia berada dalam keadaan nifas, ataupun dia berada dalam keadaan berjunub, maka eloklah meninggalkan pesakit sementara. Ataupun ziarah dia tak boleh terlalu lama sebab dia dalam keadaan kotor. Sebab malaikat ni dia tidak akan masuk. Termasuklah malaikat rahmat ni, dia tidak akan masuk kepada orang yang di sekelilingnya dalam keadaan berhadas besar. Dalam keadaan berhadas besar, maka tinggalkan sementara bagi menalukan kedatangan malaikat. Sebab orang ni sudah berada dalam keadaan sakarat dah.
sudah berada dalam sakarat dah. Tinggalkan maksudnya biar orang yang dalam keadaan suci mengajarkan orang yang dalam keadaan sakit ini kalimah la ilaha illallah. Dan kalau dia berada dalam keadaan kotor, bukan kata tak boleh pergi ziarah, boleh, tetapi tidak boleh terlalu lama. Tak boleh terlalu lama. Ni diajar oleh Islam. Baik. Sunat juga membaca surah Yasin dan surah Al-A'rad agar roh mudah keluar. Tetapi pastikan bacaan dengan tajwid yang betul, dan juga membaca surah Yasin lebih afdal dari surah-surah yang lain. Ni pandangan ulama Nusantara lah. Di kalangan Asia kita ni yang bermazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi sunnahnya macam hak yang diberitahu tadi, yang orang Ansar dan Muhajirin ketika ziarah orang yang sakit membaca surah Al-Baqarah, surah Al-Mulk dan surah Al-A'raf. Kerana di antara tiga surah ini adalah surah yang memohon kepada Allah supaya roh ini mudah keluar dan tidak menyeksa kepada si mati. Dan tidak menyeksa kepada si mati. Dan pastikan juga bukan kata surah Yasin dan surah-surah yang lain. Bahkan kalau kita nak sedekahkan Al-Fatihah sekali pun, wa ima kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'in pun, pastikan dengan tajwid yang betul. Termasuklah Fatihah. Pastikan dengan tajwid yang betul. Sebab apa? Dengan tajwid yang betul itulah sedekah itu, pahala sedekah bacaan itu sampai kepada dia dan memudahkannya roh dia nak keluar daripada jasad. Kerana disebut di antaranya ulama di kawasan Nusantara kita ni, kelebihan membaca surah Yasin kepada orang yang hampir mati agar sakitnya dikurangkan, dahaganya dihilangkan, laparnya dikenyangkan. Ni pandangan ulama Nusantara lah. Sebab kalau berbalik pada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir kepada wafat, hampir kepada wafat, maksudnya sudah berada dalam keadaan, sudah berada dalam keadaan kering, Siti Aisyah radhiyallahu anha membaca surah Al-Ikhlas dan surah An-Nas. Maka ulama diambil daripada hadis ni, inilah hadis mengatakan sunat membaca Al-Quran kepada orang yang hampir mati. Orang yang hampir mati. Cuma tidak ditetapkan surah mana-mana. Cuma orang Melayu kita ni dia tetapkan apabila mati, nak mati surah Yasin. Sedangkan banyak lagi surah-surah lain yang boleh dibaca. Banyak surah-surah yang boleh dibaca. Sebab Siti Aisyah radhiyallahu anha baca surah An-Nas dan juga surah Al-Ikhlas ketika Nabi berada dalam keadaan sakarat. Sebab apa ambil surah yang pendek? Menunjukkan bahawa kita pergi ziarah orang sakit supaya tidak berada terlalu lama. Kalau baca surah Al-Baqarah 4 jam setengah, nanya kawan tu, duduk menunggu. Orang yang baca pun nanya juga, kalau mari dengan orang 4 jam setengah baru habis surah Al-Baqarah. Sebab tu sunat membaca surah-surah yang pendek. Cerita dia berbati lagi ni. Baik. Sebab ada disebut oleh ulama, kalau baca surah Yasin,
akan diringankan kesakitan ketika roh nak berpisah dengan jasad. Kalau baca surah Al-A'raf ni, agar rohnya mudah keluar dan meninggalkan jasad. Supaya rohnya mudah keluar. Tapi sebahagian besar ulama mengatakan sunat membaca Al-Baqarah. Kerana surah Al-Baqarah itu sendiri pun menceritakan tentang kejadian manusia, ciptaan manusia itu sendiri. Termasuklah surah Al-Mulk, kerana menunjukkan bahawa kita ni apabila keluar, roh kita keluar ni daripada jasad, kita kembali kepada kerajaan Allah. Baik, muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah kalau kata pesakit ni juga, dia berada dalam keadaan dahaga, dia minta air, wajib bagi air. Dengan cara apa? Titiskan air ke mulutnya. Jangan cuah ambil air bubuh cawang, cuah kita tak boleh. Titik sahaja pada mulut orang yang berada dalam keadaan sakarat. Dalam keadaan sakarat, titik sahaja, wajib. Kalau tak bagi, dosa. Orang yang sakit ni, dia minta air. Dia minta air. Dengan bahasa isyarat hak yang kita faham, dia ni dahaga, dia nak air. Maka wajib bagi kita orang yang sihat ni, bagi ke dia air. Kalau tak bagi, kita mati esok-esok di padang mahsyar, kita kena jawab. Kita kena jawab. Maka sebaik sahaja pesakit itu mati, ataupun kita dimaklumkan berita kematian, maka hendaklah kita pertamanya menyebut ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila menerima berita musibah, Nabi kata, sebutlah, bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma menjadi kebiasaan orang Melayu kita ni, dengar berita kematian, Al-Fatihah. Itu kesilapan. Itu silap orang kita sebenarnya. Perkara pertama hak yang kita kena sebut, kita kena ucap apabila menerima berita kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahum, ataupun Allahumma ighfir lahu ke, Allahumma ighfir laha ke, tak baca doa. Kemudian kalau kita nak baca Fatihah ke, nak baca surah, terpulanglah. Tapi hak yang sunnahnya, mula-mula kita menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hak ni Nabi ajar. Hak ni hak yang Islam ajar. Bukan kata inna lillahi hanya untuk orang yang mati. Orang yang ditimpa musibah, rumah bakar, motosikal hilang, selipar hilang, balik surah, sekarang tu tengok selipar tak ada kat tangga. Maka sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Warna tu imam sebut inna lillahi, siapa dia mati dah, selipar hilang. Maksudnya musibah tu lah. Cuma ceritakan apabila kematian pun, Nabi ajar sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kerana ini dia ajar disebut dalam Al-Quran. Menyebut kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Sesungguhnya juga seorang Muslim boleh menghadiri kematian orang bukan Islam, juga boleh menganjurkan kepadanya supaya memeluk Islam sebelum meninggal dunia. Kalau kita pergi ziarah orang bukan Islam ni dalam keadaan yang ternak sakit, kita boleh anjurkan kepadanya supaya dia ni memeluk Islam. Kalau ada kawan kita beragama lain, berbangsa lain, agama lain, kita pun ajarkan ke dia, kamu nak mati dah ni, sebaiknya masuklah Islam, mudah-mudahan kamu akan terselamat di hari akhirat nanti. Dan dia pun, anda kata dia mendapat hidayah ketika tu, kita ajar dia kalimah la ilaha illallah, dia pun boleh mengucap dan meninggal dunia
tak, maka dia mati dalam keadaan tidak mempunyai dosa. Dia terlepas daripada azab kubur dan dia layak mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala tanpa bicara. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka sebaik sahaja pesakit itu mati, maka hendaklah kita mengucapkan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Itu dah mati dah. InsyaAllah kita sambung pada masa yang akan datang. Sudah berlaku kematian, apa hak yang patut kita buat kepada mayat tersebut. Apa yang patut kita buat, dan insya-Allah di mana tajuk yang akan datang yakni tips menghadapi mayat. Mana tips menghadapi orang mati, apa yang sepatutnya pada awalnya kita lakukan kepada si mati ni, dan insya-Allah kita sambung selepas dari Ramadan. Kepada Ramadan tak ada kuliah dah, tak ada tazkirah. Nanti insyaAllah kita sambung selepas pada hari raya. Jadi mudah-mudahan dipanjangkan umur, ada rezeki, insyaAllah kita bertemu lagi dalam kuliah pengurusan jenazah pada masa yang akan datang. Fil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana haza jam'al marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah sebelum saya tutup kuliah pada malam ni, pertamanya saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah kita akan berpuasa pada 3 hari bulan, hari Ahad nanti. Dan insyaAllah juga saya juga mohon dengan keberkatan bulan Ramadan yang datang ni, saya mohon doa daripada tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, agar isteri saya diberi kesembuhan, diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya mohon doa daripada tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan kita semua juga diberi kesihatan, kesihatan untuk menyambut kedatangan Ramadan beberapa hari saja lagi. Baik, dan yang keduanya saya juga ada bawa buah-buahan untuk dijual. Tuan-tuan berhajat nak beli, bolehlah selepas pada solat Isyak nanti, di mana hasil jualan tersebut untuk saya menampung kos rawatan isteri saya yang masih lagi berada di Pusat Perubatan Universiti Malaya. Hari ini masuk hari yang keempat, yang beliau berada di Pusat Perubatan Universiti Malaya. Dan yang keduanya juga tuan-tuan yang ada kelebihan rezeki untuk menyumbang kepada tabung kebajikan Hasnaf, untuk kita membantu golongan Hasnaf untuk menyambut Ramadan pada 3 hari bulan nanti, insya-Allah, untuk kita membeli barangan keperluan, keperluan asas bagi kita membantu golongan ini untuk menyambut Ramadan. Jadi mudah-mudahan dengan sumbangan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, menerima segala amal ibadah kita, dan kita semua diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.